Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Seri Pahang menentang Selangor, yang mana keputusan perlawanan seri 2 sama. Hasil jaringan Selangor dijaringkan oleh Ifidayo dan juga Hin Teo Aun, manakala gol pasukan Pahang dijaringkan oleh pemain import baru mereka iaitu Manuel Hidalgo dan juga daripada pemain tempatan iaitu Malik. Okey, pada perlawanan semalam boleh saya katakan Pahang dan Selangor agak seimbang di antara kedua-dua pasukan. Cumanya di first half kita memang nampak Pahang lebih dominan untuk menguasai bahagian serangan, melakukan beberapa serangan berbahaya ke arah pasukan Selangor, tetapi gagal untuk menjaringkan gol. Tak apa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang dahulu? Apa kelebihan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah mengenai pemain import baru mereka iaitu Manuel Hidalgo, yang mana pada perlawanan semalam dia beraksi sebagai seorang attacking midfielder dengan prestasi yang sangat baik. Boleh saya katakan dia adalah seorang pemain import yang sangat-sangat cemerlang dan sangat-sangat komplit. Sebab apa saya kata macam tu? Daripada segi umur dia sangat-sangat muda, daripada segi teknik individu memang ball control dia lawa, dia punya dribble dia punya lawa, dia punya passing lawa, dia punya vision dia lawa, daripada shooting pun dia boleh shoot. Kita boleh tengok ada free kick yang kena palang tu. Memang dia lawa. Kira pada perlawanan semalam Hidalgo ni adalah orang yang menjadi nadi utama di bahagian serangan Pahang. Kira bila dia dapat bola tu, dia yang akan create game, dia yang akan corakkan permainan, kan? Jadi Pahang akan lebih attack bila dia pegang bola, lebih menyerang apabila Hidalgo pegang bola. Bahkan apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah walaupun Hidalgo ni adalah seorang attacking midfielder, kita tak boleh nak mengharapkan dia seorang. Tetapi apa yang menampakkan bahagian serangan Pahang ni lebih bahaya adalah gandingan Malik di bahagian striker dan juga Bakiuddin di bahagian kiri. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat gerakan-gerakan menarik yang dicipta oleh Hidalgo akan disupport oleh Bakiuddin dan juga Malik yang berada di bahagian tengah. Jadi bagi saya tiga player yang bermain di bahagian serangan Pahang ni adalah saling melengkapi. Apabila Hidalgo dapat bola, Bakiuddin dan juga Malik, mereka tahu mereka perlu melakukan gerakan off ball movement, pergerakan tanpa bola, dan mencari ruang-ruang kosong untuk Hidalgo passing kepada mereka. Dan apabila mereka dapat bola, mereka perlu untuk dribble ataupun cuba untuk pecahkan pertahanan Selangor. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian attacking Selangor, bahagian attacking Pahang pada perlawanan semalam memang sangat-sangat mantap lah, boleh saya katakan. Terutamanya dengan kehadiran Hidalgo berjaya menghidupkan Bakiuddin dan juga berjaya menghidupkan Malik, yang mana kita tahu pada perlawanan sebelum ni Bakiuddin, Malik ni tak berapa nak perform. Tetapi dengan kemunculan Hidalgo, kita boleh nampak perubahan di bahagian serangan Pahang. Okey, tu yang saya suka tentang pasukan Pahang yang pertama. Okey, apa yang saya tak suka ataupun kelemahan pasukan Pahang yang paling ketara yang saya nampak pada perlawanan semalam adalah mengenai finishing. Mereka mempunyai banyak peluang, tetapi daripada segi finishing memang mereka agak kurang. Sebab ada beberapa peluang, Malik 2-3 peluang depan palang gol, tetapi first touch dia tak boleh nak shoot dan sebagainya, menyebabkan peluang tersebut disia-siakan. Rugi sajalah orang kata. Manuel Hidalgo dah create game, dah passing lawa kat Bakiuddin dah lakukan cutback, tetapi akhir sekali Malik tak boleh nak bergol. Jadi kebanyakan peluang di bahagian serangan disia-siakan begitu sahaja. Sepatutnya first half dah boleh jaringkan dalam 2 ataupun 3 gol lah untuk pasukan Pahang. Okey, yang kedua yang kekurangan Pahang pada perlawanan semalam, boleh saya nampak pemain import baru mereka selain pada Manuel Hidalgo agak kurang. Contohnya saya ambil Omar Abu Bakar dan juga Kenny Antu, yang mana dua player ni nampak macam tak beberapa memberi import yang sangat besar kepada pasukan, terutamanya di bahagian serangan. Walaupun dengan kemasukan Kenny pada second half, nampaknya bahagian serangan Pahang masih lagi tergapai-gapai. Sebab apa? Sebab Kenny ni macam tak boleh nak bagi something pun dekat pasukan Pahang. Manakala Omar Abu Bakar Yakubu tu pula, dia macam kawal di bahagian tengah dengan sangat-sangat santai, yang selebihnya di cover oleh Azam Aziz. Jadi mungkin dua player ni mungkin tak ada chemistry ataupun skill mereka tak sehebat Hidalgo lagi kan. Jadi mungkin next game kita boleh tengok prestasi mereka yang sebenar. Itu komen saya untuk pasukan Pahang.
Okey, kita masuk ke dalam ulasan pasukan Selangor. Apa yang saya suka tentang pasukan Selangor, daripada first half sampai second half, saya tak berapa suka sangat. Tetapi pada minit ke 60-70 macam tu, tiba-tiba Castan Netzel membuat pertukaran dengan membawa masuk Mukairi Ajmal dan juga Hyun Teo Aung. Yang mana bagi saya, dua player ni adalah dua player yang menghidupkan semula bahagian tengah Selangor, yang mana pada first half dan juga second half, mereka agak struggle untuk menguasai bahagian tengah. Yang mana bahagian tengah dikuasai oleh pasukan Pahang pada second half dan juga first half. Tetapi dengan kemasukan Mukairi, kita boleh tengok bahagian tengah Selangor mula teratur, mula disiplin, mula boleh create game, boleh control ball, boleh keep position. Jadi pujian harus diberikan kepada dua player ni, Mukairi Ajmal dan juga Hyun Teo Aung, yang memainkan peranan penting di bahagian tengah untuk memastikan Selangor boleh fight balik dengan Pahang daripada ketinggalan 1-0 berjaya 2-1 tetapi kena comeback balik. Itu pertama yang saya suka tentang pasukan Selangor. Okey, kita masuk dalam bab kelemahan. Bab kelemahan Selangor ni, apa yang paling ketara saya nampak adalah di bahagian defend. Apabila taktikal yang diterapkan oleh Castan Netzel adalah memastikan untuk menggunakan wingback, iaitu menggunakan Syahmi Safari di bahagian kanan dan juga Ardinesh di bahagian kiri. Yang mana penggunaan wingback dalam saingan Liga Malaysia ni taktikal yang jarang digunakan. Kalau kita kata DNA Jerman, yes, dia adalah taktikal daripada Jerman, menggunakan wingback. Tetapi player ataupun pemain yang bermain di bahagian tersebut macam tak beberapa sesuai dengan taktikal yang diterapkan oleh Castan Netzel. Sebab apa? Sebab macam saya tengok, Ardinesh bukannya player yang boleh main dengan turun ataupun naik. Dia kalau dia dah naik, dia akan lambat untuk cover tempat dia balik. Semacam juga dengan Syahmi Safari, apabila dia mula untuk attack, dia akan lambat untuk cover balik sebagai defend. Tu sebab kalau kita tengok belakang ataupun pertahanan Selangor ni, memang space antara center back dengan back kanan dan juga back kiri sangat-sangat luas. Yang mana kalau jumpa dengan pasukan yang bermain dengan fast attacking ataupun counter attack yang laju, memang senang kena makan. Itu sebab kita tengok gol pertama Pahang tu adalah kesilapan daripada defense Selangor, yang mana cuba nak build up game daripada bawah, tetapi terlalu luas ataupun space, ruang kosong yang terlalu banyak. Bila kena pressing dengan pemain Pahang, pemain Selangor mudah untuk kehilangan bola disebabkan tekanan yang diberikan. Sebab apa? Sebab mereka nak supply bola pergi hadapan terus, tak boleh, sebab back kanan dan juga back kiri tak support di bahagian bawah, sebab mereka dah mula build up ataupun dah mula naik pergi atas. Jadi itu kelemahan yang paling ketara, yang paling saya nampak. Yang kedua, kelemahan paling ketara menggunakan wingback ni, player yang ada, mereka tak boleh supply ataupun tak boleh menghantar bola ataupun crossing yang berkualiti kepada bahagian hadapan. Memang tu masalah Selangor paling ketara. Yang ketiga, apa masalah Selangor adalah di bahagian central midfield ataupun di bahagian kawasan tengah padang. Apabila mereka terlalu banyak menumpuk player kat situ, terlalu banyak player berkumpul kat situ, yang menyebabkan bahagian kanan dan juga kiri padang terlalu kosong. Nak guna wingback, tapi bahagian kanan dan juga bahagian kiri tak ada orang nak support. Brandon Gunn selalunya lambat support Syahmi Safari, Alif Haikal lambat support Ardinesh Tu sebab kalau kita tengok taktikal Castan Netzel ni, yang paling berjaya pun apabila dia meletakkan Jordan Ambelia bermain di bahagian kiri. Tu pun belah kiri yang nampak attack, tapi belah kanan akan kurang, memang tak nampak sangat nak attack Tu konklusinya, untuk Castan Netzel, dia perlu cari solusi untuk player adapt dengan taktikal dia. Ataupun dia kena beli player baru lah. Kalau dia nak guna player yang sama, memang akan makan masa dalam setahun 2 tahun, sebab player-player muda lagi. Tapi kalau buat masa sekarang, kalau nak stay dalam Liga Super, nak bagi saingan untuk top 3, top 4, agak susah Okey, secara overallnya memang kedua-dua tim bagus, memang main dengan rancak dan best malam saya tengok, terutamanya Pahang dengan pemain import baru mereka, Manuel Hidalgo. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.